Buka kitab. Tengok muka surat 7. Muka surat 7. Kita masih lagi membahas tentang qadar ilmu. Muka surat 7, qadar fardu ain pada ilmu syara'. Muka surat 7. Dia kata wajib atas kita belajar 3 ilmu. Wajib secara fardu ain, maknanya tak belajar berdosa. Itu maksud dia fardu ain. 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu syara', iaitu ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu batin, iaitu ilmu tasawuf. Ingat balik yang minggu sebelum ni kita dah belajar dah ilmu apa dia? Ilmu tauhid. Tengok muka surat 7. Qadar fardu ain pada ilmu syara'. Ilmu syara' tulis di situ, yakni ilmu fiqh ataupun Al-Quran dan hadis. Boleh juga kita tulis macam tu, tanda macam tu. Bagi orang sebut syara' kita tak tahu apa hukum syara'. Tu yang kita duk sebut selalu di mulut kita. Hukum syara' macam mana? Hukum apa dia? Keputusan. Bahasa Arab hukum. Hukum syara', keputusan. Hukum keputusan. Syara' yakni Allah, keputusan yang hukum undang-undang Allah, begitu. Tu maksud dia hukum syara'. Nah, jadi sekadar mana yang kita nak belajar ilmu syara', ilmu fiqh ni, bab sembahyang ni, sekadar mana? Adakah sampai mati aku nak kena belajar baru lepas fardu ain, atau sekadar mana? Itu dia nak bagi tahu qadar dia sampai mana. Nah, ialah mengenal sekadar dengannya, dengan hukum syara'. Ilmu syara' itu dapat mengetahui segala fardu bersuci, iaitu taharah. Fardu maknanya kita belajar kena tahu rukun. Rukun sembahyang, rukun puasa, rukun tu mana? Syarat wudu, rukun wudu, syarat sembahyang, rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Tapi kalau orang kata ada 17, boleh terima tak? Boleh terima. Kalau orang kata ada 22 rukun sembahyang, boleh terima tak? Pun boleh terima. Tapi hak yang kebanyakan kita ni 13 lah rukun sembahyang. Nak kena beritahu yang tu. Besok orang kata rukun sembahyang dah 17. Mengaji mazhab mana pula, padahal kita tak tahu. Saya dah bagi tahu dah banyak kali. Dalam kitab Safinatul Najah, rukun sembahyang 13. Ada 17. Dalam kitab-kitab lain 13. Kitab-kitab lain, kenapa Ustaz pergi jadi macam tu? Rukun sembahyang yang kira 13 rukun sembahyang, yang ke-13 tamak ninah disebut. Betul tak tu? Tamak ninah. Apa benda tamak ninah tu? Dah kata rukun, tempat mana nak buat? Maka ulama yang kata 17 ni dia kira satu-satu. Tamak ninah dekat mana? Sujud tamak ninah satu dah. Dah lebih dah, 2 dah jadi 14 dah. Dia kira asing. Tu jadi banyak. Tempat lagi mana tamak ninah yang kata rukun? Aqtidal, sujud, rokok. Tu dia jadi 17. Macam hak yang kata 13 rukun sembahyang ni dia kira tamak ninah. Tapi kita tak boleh horai satu. Kat mana tamak ninah ni? Duk berdiri ke tamak ninah? Duk tengah tahiyat ke tamak ninah? Tu di situ. Nah, sebab tu saya kata jangan kena belajar bagi banyak. Kalau tidak kita mudah menghukum orang. Fardu sembahyang, fardu puasa, serta yang membatalkannya, membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, haji, fardu zakat, serta segala yang membatalkannya, dan yang lebih daripada itu adalah fardu kifayah. Ingatlah, mengaji hukum ilmu fardu ain pada ilmu fiqhnya macam mana? Syarat, rukun, sah, batal. Tu senangnya kita faham. Tidak, belajar kena bagi tahu yang ni. Kalau tak tahu susah. Batal ke tak batal sembahyang? Susah. Kan? Nanti kalau ada masa saya nak tunjuk, kita kena belajar juga kesempurnaan solat. Saya dah ajar ke belum sini kesempurnaan solat. Kita ada kesempurnaan solat, rukun qalbi, rukun fa'li,
rukun qauli, betul tak? Kita dah buat dah selama ni macam rukun fa'li, perbuatan kita, daripada takbir sampai bagi salam. Kedudukan dia macam mana? Sama-sama takbir. Tadi kita sembahyang, tadi ada tak kita takbir, angkat tangan kan? Ada yang angkat bawah, ada yang angkat atas sikit, ada yang cupin telinga, macam-macam tak? Yang sebenarnya yang kata merekah tinggi ni kat mana? Kalau disebut tahiyat sama juga, rokok kat mana duduk dia? Kita kena tunjuklah kat sini sekali lagi kalau ada masalah. Begitu. Yang ketiga, fardu ain pada ilmu batin. 3 ilmu nah, ingat nah. Ilmu syara', ilmu usuluddin dan ilmu batin, iaitu ilmu tasawuf. Yang ialah mengetahui yang mana dengannya. Dengan ilmu tasawuf itu segala amalan yang zahir menjadi terselamat daripada kerosakan fasad, terselamat daripada yang membatalkan pahala. Seperti seorang itu sembahyang dalam keadaan riya. Yang ni kena belajar. Itu dia panggil ilmu tasawuf. Ilmu nak cuci benda zahir, cuci benda batin. Sembahyang jangan ada riya. Riya bahasa Arab, bahasa Melayu kita macam mana? Buat ibadat dia bukan kerana Allah Ta'ala. Maknanya dia buat ibadat nak menunjuk ke orang. Riya. Itu dia panggil riya. Kemudian dalam kitab ditulis wujud. Sembahyang kita, ibadat kita jangan ada wujud. Apa maksud wujud? Ain, jim, waw, ba, ujub. Hairan, puji diri sendiri. Tu maksud dia wujud. Aku sembahyang juga, tu tengok Pak Mat tu langsung tak sembahyang aku, okey juga lah. Tapi dia puji diri sendiri. Ini dia panggil wujud. Itu maksud juga. Kan? Yang ketiga dia panggil sum'ah. Tulis di situ apa dia? Sum'ah. Sum'ah ni macam mana? Buat amalan suka nak cerita ke orang. Ni tak boleh. Buat amalan tu dia panggil sum'ah. Sum'ah ni jangan ada sifat sum'ah, pandai sebut dia. Sum'ah tu benda apa? Buat amalan suka nak cerita ke orang. Tu kipas surau tu aku yang tukar tu bagi 3 biji tu. Tapi dalam ilmu fiqh lain. Tu yang kita mengaji ni ilmu tasawuf. Tasawuf ni dia cukup jaga suruh. Boleh tak kita sedekah? Tu peti ais tu, peti tu aku beli, kipas tu aku beli, aircon tu aku beli. Ulama tasawuf dia tak bagi macam tu. Buat amalan jangan cerita ke orang. Tapi ulama fiqh kata boleh. Setiap ulama dia berbeza. Ulama fiqh kata boleh macam mana? Selagi mana kamu tidak asal su'ah dan kamu tujuan kamu cerita kepada orang supaya orang lain pun nak buat amalan juga. Ni aku dah sedekah dah sebiji kipas kat surau tu. Abang kan dia. Tak teringin kan nak sedekah tu. Aku dah sedekah lah. Aku sedekah 5 biji, tinggal sebiji lagi. Nak sedekah pula. Tujuan nak bagi galak tu. Selagi mana tidak ada wujud. Kalau wujud, jangan. Tapi ulama tasawuf jangan cerita ke orang. Kita dengan Allah cukup. Kita dengan Allah cukup. Takut lagi pergi cerita lagi, hati kita ni mudah tak boleh. Mudah lagi orang kata bini kata handsome, kita pergi tengok cermin. Tak boleh hati kita ni. Tu ulama tasawuf dia jaga. Benda ni tak boleh. Duk mai cerita benda yang tu. Takut mai kata kita ni hebat. Inilah ulama tasawuf. Kena cuci kalbu kita. Satu lagi saya duk sebut dulu, saya pernah cakap pada nak bagi tentang kaedah zikir macam mana. Ingat tak? Saya tak lupa. Tapi tak nak bagi lagi. Kena bagi faham ni dulu. Nah, kena sifat riya, takbur, hasad ni duduk luar ke duduk dalam? Tak tengok tak nampak, betul tak? Kena ambil pencuci yang di dalam. Tak boleh cuci di luar. Fahamlah tu kan? Kita ni enjin kotor dalam minyak hitam sebulan dah, setahun dah tak tukar, pergi cuci body. Tak dia. Bila nak bersih hak benda dalam? Benda hak dalam kena ambil pencuci benda dalam. Sembahyang kita ibadat zahir, betul tak?
Tangan kita nak mencuri apabila kita sembahyang, tak jadi mencuri. Benda zahir cuci dengan benda zahir, pencuci dia. Kalau benda batin, kena ambil ubat hak batin masuk pencuci. Zikir itulah. Tapi cuma kaedah tu tak mana ajak lagi ustaz ni kedekut suruh tu. Bukan tak nak bagi faham yang, kalau tidak saat lagi kita pergi menyeleweng pergi buat lain. Sebab tu saya kata zikir ada dua. Zikir lisan, betul tak? Zikir yang kita ada zikir Allah, 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 la ilaha. Semua orang boleh dengar. Tu zahir. Zikir batin, zikir qalbu dia panggil. Dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran kita tengok. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ini bukti dalil dia. Allah kata pada wa yahdi ilai man anaba. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ini ayat Al-Quran, kita ambil nas dia. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dua kali Allah repeat tentang qulub. Qulub ni hati lah. Ya? Allah kata pada wa yahdi ilai man anaba. Orang yang aku bagi petunjuk ni, orang yang aku bagi kepada hidayah, petunjuk kepada mereka ni, alladzina amanu, orang yang beriman. Tak cukup dengan beriman satu. Wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Orang yang aku bagi hidayah betul-betul ni, aku bagi mereka beriman, aku bagi mereka ni apabila sebut nama-nama Allah, hati dia jadi bersih. Ayat yang sama, ala bi zikrillah, ketahuilah Allah kata bizikr, dengan zikir itu tatmainnul qulub, hati kamu zikir jadi bersih, 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 bersih. Apabila bersih, kita tak mau lagi kepada dunia yang merosakkan kita. Semayang ni orang tanya saya, ustaz, saya semayang ni tak mau nak khusyuk. Khusyuk mai daripada mana? Kalau dalam kotak susah nak khusyuk, kena cuci. Dalam kotak khusyuk ni bukan mai daripada serban, bukan mai daripada mulut, bukan mai daripada baju bawah. Khusyuk ni benda dalam. Masalah kita kotor dalam, pergi cuci pula, bila pun tak akan bersih, bila pun tak ada akan khusyuk. Di dalam ayat yang surah Al-Hajj, Allah sebut apa dia, ayat yang lain banyak tuan-tuan, ayat Al-Quran. Wa basyiril mu'minin wa basyiril muhbitin alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang aku bagi kabar gembiralah kepada orang yang sentiasa, orang yang taat itu, iaitu orang yang taat itu, alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang sentiasa bersihkan hati mereka. Bagi kabar gembira pada mereka, orang yang bersihkan hati. Kita tak mau buat ibadat zahir. Tuan-tuan ingat, ibadat zahir, ibadat batin. Kita ada. Jangan buat ibadat zahir saja. Ibadat zahir semayang, nampak, semua nampak itu. Ibadat batin, ikhlas, khusyuk, tu ibadat benda dalam tu. Maksiat zahir, pergi bunuh orang, pergi tikam orang, pergi tampar orang, pergi mengumpat orang, tu maksiat zahir. Maksiat batin, riak, takbur, ujub yang ada di dalam. Pelan-pelan kita belajar. Tengok kitab ni. Nah, itu dia panggil ujub, as-sum'ah. Kena buang semua sifat-sifat ni yang ada di dalam. Manusia tengok tak nampak benda ni. Tengok tak nampak, ambillah ubat pencuci dia. Mula-mula zikir dulu. Nanti kita ajar kaedah dia macam mana. Nanti ustaz pun bila lagi. Maka semua itu akan membatalkan pahala sembahyang dia. Kalau kita ada ujub, riya, sum'ah, kita pahala kita sembahyang ni tak jadi apa. Ada orang belajar tasawuf, minta maaf lah, ada orang belajar tasawuf, semua benar ni dia tahu. Betul tak? Ujub jangan, hasad jangan bagi ada. Ustaz kata jangan kita hasad, jangan kita dengki, jangan kita khianat. Itu sifat mazmumah. Betul tak tu? Dia duk bagi tahu. Tapi bagi tahu brand ubat. Kita dah sakit, pergi jumpa doktor, dia kata bagi brand ubat ni, ni ubat ni kencing manis, nama ubat sekian-sekian. Kita pun belajar tentang ubat. Tapi kalau tak makan ubat, sembuh kan?
Itulah kan semua dia duk belajar tentang kita pandai semua hasad dengki duk sebut di mulut semua jangan ada tapi duk sebut di mulut kita tak zikir. Bila nak bersih tetap makan duk belajar tentang brand ubat tak mau makan begitu. Tengok kitab kita dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aindarus baca macam tu pun boleh. Syekh Abdul Qadir, bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ni pun ulama wali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kenal kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tu tengok dia zikir macam mana. Dia ulama yang paling wali Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia apa dia tuan-tuan? Banyak orang ambil tarekat mesti dia ambil tarekat kaedah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak tu? Amalan apa tu? Zikir. Hubungan dengan Allah, zikir selain daripada solat. Dan kata ulama ni Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus yang dirahmati oleh Allah Ta'ala di dalam kitab Ad-Darus Tamim. Ad-Darus Samim. Kata Syekh ni dia macam mana? Dia kata dalam kitab dia walitahsili hazal qadri yakfi al-amalu bikitabi minhajil abidin wa tafsilu hazal ilmi laisa fardal aini. Dalam kitab dia kata macam tu. Baik, kata Syekh ni macam mana? Dia kata dan artinya dan bagi mendapat ilmu tasawuf qadar mendapatkan ilmu tasawuf sekadar ini, yakni sekadar fardhu ain, memadai dengan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin kepunyaan Imam Al-Ghazali. Pernah dengar tak? Pernah belajar tak kitab ni? Kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, apa dia Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, banyak lagi kitab-kitab semua ni ulama tasawuf. Tapi adakah sekadar perdoain bagi ilmu tasawuf kita nak belajar semua kitab tu? Tak. Dia kata apa dah? Kata Syekh ni, kalau kita belajar habis kitab ni, nanti kita belajar habis kitab ni, belajarlah kitab Minhajul Abidin. Yang ni dia sempurna sikit, dia tangga yang tinggi sikit. Sekadar tu kalau siapa-siapa yang belajar kitab Minhajul Abidin dan habis hatam, tapi belajar nak hatam bagi faham dulu. Itu sekurang-kurangnya dia kata belajarlah kitab Minhajul Abidin kepunyaan Imam Ghazali. Tanya lagi sekali, dulu pernah sebut dah. Kita dalam bab tasawuf ikut siapa? Dalam bab ilmu akidah kita ikut siapa? Ilmu akidah al-mutakhid ikut Imam Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi. Ingat tu, kalau orang tanya kita besok tak tahu nak jawab. Dalam bab akidah kita ikut siapa? Imam Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi. Yang depa ni lah yang duk buat kaedah sifat 20. Dalam bab fiqh kita ikut siapa? Ni semua orang pandai, kan? Imam Syafi'i. Dalam bab fiqh kita ikut Imam Asy-Syafi'i. Dalam bab tasawuf, tiga ilmu ni bagi pertuan yang wajib kita kenal belajar, ikut siapa? Imam Al-Ghazali. Jangan lupa yang tu. Nah, kita bagi ni Nusantara kita ni, kita ikut mazhab tu. Kita ikut dalam bab tasawuf, kita ikut Imam Al-Ghazali. Sebab tu banyak kita di Malaysia ni baca kitab Imam Al-Ghazali dalam bab tasawuf. Begitu. Nah, dan mengenali huraian ilmu batil lebih daripada ini, lebih daripada kitab Minhajul Abidin ni, bukanlah fardu ain lagi. Dia kata fardu kifayah saja. Itu border dia. Nak mengaji lebih itu lagi baguslah. Cuma kita ni nak tahu qadar ilmu usuluddin, qadar dia macam mana nak bagi lepas fardu ain. Yang kata fardu ain tu nak belajar daripada mana sampai mana. Adakah nak belajar sampai mati baru lepas fardu ain? Tak. Dalam ilmu tauhid kita belajar apa dia? Kita mengenal sifat-sifat kamalat yang wajib bagi Allah. Apa dia? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, tahu kat situ sudah. Lebih daripada itu fardu kifayah. Itu sempadan dia. Dalam ilmu fiqh macam mana?
kita pandai dalam bab syarat, rukun, sah, batal ibadat kita, di situ sah, habis dah di situ, kat situ je tuntut. Bukan susah tuan main mengaji je, masalah kita malas. Dalam ilmu tasawuf macam mana pula? Sekadar kita belajar kitab sampai ke kitab Minhajul Abidin. Tengah orang dia tak baca kitab kecil-kecil tu, terus dia baca hak besar, kadang payah juga macam itu. Begitu. Habis tengok muka surat sebelah. Pasal yang pertama, kelebihan ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam. Berhenti kat situ. Tanda kat itu kita nak tunjuk ni macam mana bayar. Ilmu, banyak ilmu. Kalau kita belajar ilmu ni, apa kelebihan bagi kita? Apa kedudukan Allah nak bagi kat kita? Apa derajat yang Allah nak bagi kita kalau kita menuntut ilmu fardhu ain? Yang kata ilmu fardhu ain termasuk dalam ilmu yang bermanfaat. Kalau kita menuntut ilmu tasawuf ni, apa nak jadikan kita? Kalau menuntut ilmu sekadar nak tahu saja, tak ada kelebihan pada kita, penat juga lah kita menuntut ilmu. Tengok apa Allah nak kata dalam ayat Al-Quran, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan, kita daripada rumah tadi berjalan naik kereta mari sini, ikan di laut, burung di atas darat, segala binatang semua berzikir tasbih untuk kita, untuk orang pergi belajar ilmu. Hal lain tak dapat. Orang pergi belajar ilmu. Kita daripada rumah kita berjalan. Kalau kita berjalan mari ke rumah, daripada rumah kita keluar daripada rumah tu nak mai ke surau Mawaddah ni, mai ke surau pasir ni tu, pasir batu, pasir kayu tu, berdoa kepada Allah, bagilah si pualang tu pijak aku. Kenapa? Dia nak pergi menuntut ilmu. Mudah-mudahan esok aku jadi saksi kepada orang yang pergi menuntut ilmu. Pasir jadi saksi esok. Kalau kita nak buat maksiat, batu, kayu, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah ni dia ni pijak aku, esok aku nak jadi saksi pada orang yang buat maksiat, aku tak mahu. Tu kelebihan dia satu. Dalam hadis daripada satu bab kita belajar, lebih baik daripada kita semayang sunat 100 rakaat pun kita dengar ada hadis tu. Tuan-tuan, sah ibadat daripada ilmu, mengenal Allah daripada ilmu. Banyak